Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Kembali lagi ke channel aku. Nama aku Ashraf. Pada korang yang dah subscribe channel aku ingin ucapkan jutaan terima kasih atas korang punya support terhadap channel ni. Dan pada korang yang belum lagi tekan butang subscribe tu, ataupun korang yang baru je jumpa channel aku ni, aku harap korang bolehlah tekan butang subscribe dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan kisah-kisah seram aku yang akan datang. So guys, malam ni macam biasa aku akan kongsikan kisah dan pengalaman seram. Tapi malam ni lain sikit, bukan kisah dan pengalaman aku. Aku nak kongsikan sebuah kisah yang aku petik daripada sebuah blog kisah seram. Yang aku rasa blog ni memang sangat popular lah di kalangan peminat-peminat kisah seram, iaitu blog Arsip Angker Negara. So kisah malam ni aku akan kongsikan nukilan daripada Dr. Kamarul Arifin Nur Sadan yang mengkisahkan sebuah misteri lebuh raya Senai Desaru. So kalau korang nak tahu kisah ni macam mana, tonton video aku sampai habis. Tak nak buang masa lagi, jom kita check it out. Jadi guys, mana korang yang belum tahu lebuh raya Senai Desaru ni dekat mana, dia terletak di Johor dan dia dibuka pada tahun 2009. Tapi sampai sekarang aku baru je lalu hari tu. Sampai sekarang masih tak ramai orang gunakan jalan tu. Aku rasa mungkin faktor geografi jalan tu lah kot. Sebab dia berbukit-bukit, kemudian jalan dia beralun-alun. Jadi kalau jalan malam memang korang kena extra careful lah dalam situ. Satu disebabkan keadaan jalan tu sendiri, satu lagi adalah kisah-kisah misteri yang berlaku kawasan tu. Terutama sekali di kilometer 33 sampai kilometer 37. So, inilah yang berlaku kepada watak dalam cerita ni, iaitu Kamarul. Aku beri watak dalam cerita ni nama Kamarul seperti nama penulis cerita ni lah. Okay, waktu tu Kamarul ni memandu daripada Desaru menghala ke Pasir Gudang. Dia ada urusan di Desaru waktu itu dan kena balik juga ke Pasir Gudang malam tu juga. Okay. So bila dia dah memandu daripada Desaru sampai ke kilometer yang aku katakan tadi tu, dah pukul 11 malam tau guys. Dan menurut pencerita ni, menurut Kamarul tu sendiri, dia masih ingat tarikh yang dia lalu jalan tu pada 5 Mac tahun 2015, hari Khamis. Khamis malam Jumaat lah ni kiranya. Nak membayangkan kawasan tu guys, bila tiba di kilometer 33 ni, dia ada sebelah kiri tu, dia ada satu tembok besar. Satu tembok besar ni dibina bagi membendung kawasan tadahan air kat situ. Tak salah aku, Sungai Layang. Kawasan tadahan air Sungai Layang, di mana tadahan air ni membekalkan air-air bersih kepada penduduk di sekitar Johor Bahru. So kalau berlaku kemalangan, melibatkan kemalangan yang ada jelah macam minyak ke kimia ke apa ke, so sungai tu terlindung lah. Okay, so si Kamarul ni pun memandu macam biasa seorang-seorang kan. Tiba di kawasan tu, dia tiba-tiba rasa macam seram tau. Dia tiba rasa macam tak best lah. Sebab dia dari mulut ke mulut kan dengar cerita kawasan ni memang menyeramkan. Tapi kan kalau orang tak cerita pasal cerita-cerita seram kat sini pun, orang lalu situ memang seram. Aku dah lalu kawasan ni, dalam mujur aku tak jumpa apa-apa lah. So pemandu tiba-tiba dia rasa seram, macam ada yang tak best lah. Dan mungkin disebabkan oleh keadaan jalan tu sendiri, dengan konkrit yang tinggi, dengan gelap ni semua kan. Dan waktu dia memandu tu, tak semena-mena dia ternampak
ada kilauan cahaya warna merah bentuk segitiga. Lebih kurang dalam 100 ke 200 meter di depan dia. Yang mana apa pula cahaya ni kan? Dia bawa kereta time tu, dia bawa kereta mungkin dalam sekitar 80 ke 100 km sejam lah. Kali bila dia melepasi saja cahaya merah segitiga tu, dia ternampak. Dia ternampak ada sebuah kereta berwarna kenari berwarna merah berhenti di tepi jalan di lorong kecemasan. Dan ada seorang bertubuh sasa, lelaki, berdiri di atas kereta tu sambil menyuluhkan lampu ke jalan lah. So Kamaru pun macam break emergency lah. Cik, dah kenapa kereta ni? Tengok kejap lah, mungkin perlukan bantuan. So masa tu Kamaru dah terlepas daripada kereta tu. Dia pun reverse lah kereta. So reverse kereta berpandukan lampu reverse belakang ni, reverse parking dekat betul-betul depan kereta berdua kenari ni lah. Tapi kedengaran sayup-sayup suara orang tu suruh dia stop gitu. So, si Kamaru ni pun pelik lah, sambil dia memandang rear mirror tu kan, sambil pandang belakang tu, dia berhentikan kereta ni. So dia berhentikan kereta tu lebih kurang dalam 20 meter lah daripada lebih kurang 20 meter macam tu. And then dia pun keluar. So bila dia keluar tu, malah lah dia mendekati Perodua Kenari tu, jalan pelan-pelan. Kemudian dia mendongak. Dia tanya dengan, dia tengok, dia amati betul-betul, confirm lah ni manusia lah kan, ada sulung-sulung situ kan. Dan dia pun bertanya lah, "Bang, kenapa bang? Ada apa yang saya boleh bantu?" Lepas tu yang orang yang dekat atas kereta ni pula jawab lah, Nanti Jangan dekat Berdiri situ je kata dia. Lepas tu, "Bang, jangan risau, saya datang nak tolong je kan." Tapi sebenarnya dalam hati si Kamaru ni pun risau juga. Mungkin entah tu taktik pencuri ke, orang jahat ke kan, penjenayah ke apa, nak memancing pengguna-pengguna jalan raya dekat situ kan. Dan sekarang kan macam-macam benda yang boleh berlaku dekat dengan jalan raya ni. Okay, lepas tu Kamaru pun pergi je lah, dia jauh. Dia pun pelik lah nak berburak dengan orang menungak je ni kan. So, orang cakap, "Saya faham awak nak tolong, tapi awak berdiri kat situ, berdiri je kat situ kan." So Kamaru pun cakap, Okey, saya berdiri kat sini. So ada apa-apa yang saya boleh bantu tak? Kereta rosak ke apa ke? Lepas tu lelaki tu kata, "Saya nak telefon Peronda, sebab tayar kereta saya sebelah kiri meletup. Tu yang berdiri atas kereta ni nak cari line, kat sini line lah. Awak boleh tolong telefonkan tak Peronda?" Abang ni buat saya suspend, dia berdiri kat atas tu. Okey. Saya check telefon. So Kamaru pun check telefon dia. Memang benar guys, kat situ kawasan tu tak ada line. Sebab telefon Kamaru ni pun tak tunjukkan line apa-apa lah, kosong. Dan kemudian, "Bang, tak ada line juga lah bang. So ni apa yang saya boleh bantu ni ke macam mana? Macam mana bang?" Lepas tu dia kata, "Okey, kejap, awak tengok dalam kereta saya ada apa-apa tak? Ada binatang ke, ada apa-apa, anything yang ada dalam kereta saya ada tak?" "Anything? Yelah, anything. Alah, anything, benda tu. Apa masalah orang ni kan? Pelik. Tak bang, turunlah. Kenapa berdiri kat atas tu? Pelik lah, ambil lah sini, turun bawah, kita borak." "Saya baru cerita kat awak kenapa saya naik kat atas, tapi saya belum cerita kat awak kenapa saya tak nak turun ke bawah." "Aduh, yelah lah. Tak apa, abang ceritalah kenapa."
So menurut orang yang di atas kereta tu guys, semasa dia memandu di kilometer 33 ni, so dia tengah sedap memandu, tiba-tiba dia ternampak di tembok konkrit yang aku kata tadi membendung kawasan tadahan air tadi tu kan. Dia ternampak macam ada satu makhluk, badan dia bentuk macam biawak tu, besar, turun daripada konkrit tu. Muka dia bukan macam muka biawak, tapi dia muka dia macam lonjong leper macam tu. So dia turun daripada konkrit tu, terus pergi ke jalan macam biawak macam tu, pergi jalan. Jadi orang ni ingat kan biawak, so dia nak ngelak lah daripada terlanggar makhluk tu. Bila dia nak ngelak daripada terlanggar makhluk tu, kereta dia pun terbabas. Kemudian dia terlanggar something dekat tengah jalan tu. So kereta dia pun tayarnya bocor, so dia berhenti. Jadi bila dia turun daripada kereta tu, dia cek tayar dia. So dia cek lagi, mungkin dia terlanggar binatang ke apa, binatang tadi ke apa kan. Dia tengok, tak ada apa-apa. Macam lelaki ni pun pelik lah, tak ada apa-apa. Dan kemudian dia ternampak dekat konkrit tu, makhluk tadi tu seakan-akan sedang datang mendekati dia tau. Macam itu. Tu yang dia terus berlari naik ke atas. Terus duduk atas bumbung kereta tu kan. Waktu dia duduk bumbung kereta tu, dia ternampak makhluk tadi tu lalu ke bawah kereta dia lah. Macam tu lah cerita dia. Ish, abang ni bukan abang. Jadi belum sempat si Kamarul ni nak bertanya lagi, tiba-tiba Kamarul ni ternampak macam ada satu cahaya di bawah kereta berada tadi tu tau. Sebab dia tak matikan enjin kereta dia, so lampu brake tu masih terbuka. So pantulan cahaya tu ternampak di bawah kereta dia, macam pantulan mata kita kena cahaya pantul gitu kan. Kita nampak bawah tu. Dan tiba-tiba keluar satu makhluk dari bawah kereta dia. Macam ini. Keluar makhluk. Menurut Kamarul, dia nampak jelas muka makhluk tu. Muka makhluk tu seakan muka manusia, tapi leper, seakan-akan digilis. Muka dia tu seakan-akan digilis. Hidung dia ni tak ada macam kita ni, tak ada rongga macam kita ni. Dia macam petak gitu. Kalau korang pernah tengok cerita Captain America yang orang jahat itu sekarang, muka dia lebih kurang macam tu. Keluar, gigi dia tak teratur, lepas tu menjeli-jeli. Kuku dia tajam, tangan dia, badan ni macam biawak. Keluar daripada kereta, daripada bawah kereta tu, terus macam ni memandang ke arah Kamarul. Jadi Kamarul ni macam dia paut kereta dia macam ni. Terus lah dia, yelah kalau dah nampak makhluk macam tu, takkan nak tengok je. Dia terus lari, buka pintu kereta, terus masuk ke dalam. Makhluk tu macam sedang macam tengah nak datang ke arah dia lah. So bila dia masuk dalam kereta, dia tutup pintu kereta dia, kunci pintu kereta. Dia nak gerak lah, nak lari dah daripada situ kan. So dia pun tekan minyak tu, laju. Tapi masa dia tekan minyak tu, tiba-tiba dia rasa macam aku ni macam pentingkan diri lah. Aku kena selamatkan juga brother tadi kan. So dia tekad lah, dia nekat nak selamatkan brother tadi. So dia reverse kereta. Masa dia reverse kereta tu, dia nampak dekat cermin sisi dia, cermin sisi mana? Cermin sisi sini. Nampak cermin sisi, makhluk tadi tu masih sedang mengejar dia tau. Kan dekat makhluk tu tadi depan kereta brother ni dia mengejar kereta si Kamarul ni. So Kamarul pun reverse lah, selaju yang mungkin. Pam, dia melanggar makhluk tadi. Dia terasa seperti dia melanggar makhluk tadi. So dia nampak macam ada satu makhluk sedang tergolek-golek dekat belakang tu, lebih kurang dalam jauh 10 meter, tergolek-golek, terdampar dekat belakang. Kemudian tu Kamarul dah
Berada tadi mana Aku rasa boleh selamatkan dia ni. So Kamaru pun reverse lah. Betul-betul duduk sebelah kereta dia, sebelah kereta kenari tu. So dia turunkan tingkap, dia menjengah. Tingkap sebelum ni penumpang kan, dia menjengah. Mana berada tadi? Dah tak ada. Mana tadi? Korang tahu guys, sebenarnya Kamarul bukan langgar makhluk yang dia nampak, tapi sebenarnya dia terlanggar berada yang duduk dekat atas kereta pembawa kenari tu. So macam, ya Allah, apa aku dah buat ni? Aku dah bunuh orang ni. Kamarul dalam dilema, sama ada dia nak turun ke, selamatkan orang tu, ataupun dia nak tinggalkan je orang tu. Kan? Dia dalam dilema. Kalau dia turun, makhluk tadi mesti ada lagi kat kawasan tu. Dan tapi kalau dia tak tolong orang tu, kalau orang tu mati macam mana? Kalau orang tu hidup macam mana? Dan dia dalam dilema lah masa tu. So waktu Kamarul tengah macam berfikirlah apa yang dia patut buat, tiba-tiba dia ternampak makhluk tadi tu keluar daripada sisi jalan, merangkak mendekati berada yang atas bumbung kereta tadi yang dah bergolek tengah jalan tu. Dia merangkak sampai kat berada tu, dia pegang baju berada tu, dia tarik pelan-pelan ke sisi jalan sambil dia memukul-mukul berada tadi. Tarik pelan-pelan. Sempat juga makhluk tu sedang menarik, yang masa dia tengah tarik berada tadi tu kan, sempat juga makhluk tu memandang ke arah kereta Kamarul sambil menjeli-jelikan lidah dia. Dan Kamarul terpaku dekat situ sambil melihat makhluk tadi memukul-mukul berada tu. So dia nampaklah keadaan berada tu, macam kaki dia macam menggeletik-geletik lah kan. Menggeletik macam tu, kena pukul dengan satu makhluk yang tak tahu makhluk apa. Tak dapat dikenal pasti makhluk tu makhluk apa. So Kamarul macam, bila dah tengok keadaan macam tu, so dia ambil keputusan untuk selamatkan diri dia dah. So dia masuk gear D, tekan minyak sekuat hati, jalan. So bila dah jalan, dia pun masuk exit Pasir Gudang. So dekat Plaza tu, Pasir Gudang tu agak ramai orang lah. Dekat perhentian Plaza tu ramai orang. Dia duduk situ lah. Dia fikirlah, apa benda sebenarnya yang dia nampak tadi tu? Apa yang dah jadi dengan orang tu? Kemudian dia pun kuatkan semangat, memandu pulang ke rumah dia. Jadi setelah sekian lama perkara ni berlaku, si Kamarul ni pun mencari tahulah perihal makhluk tu. Dia cari maklumat dari berbagai sumber lah, daripada cerita-cerita orang apa tu semua. So akhirnya dia dapat cerita yang mungkin boleh relate lah dengan keadaan tu. Sebenarnya makhluk tu boleh dikatakan sebagai kadam. Kadam seorang bumung. So dulu kawasan ni, orang-orang kampung kat situ selalu ada masalah jatuhan air, masalah air bersih, dan kawasan tu selalu kemarau. Jadi dia hire seorang bumung ni untuk katanya bumung ni hebat, panggil hujan lah, benda semua. So bumung ni gunakanlah kadam ni untuk panggil hujan apa semua, dengan syarat mesti ada korban darah setiap bulan. Korban darah tu korang tahulah kan macam mana kan. Tapi bila dah semakin lama, keadaan kat situ tak berubah pun. Air bersih je macam itu juga kan. Masih ada je masalah-masalah yang diorang hadapi sebelum ni, sehinggalah syarikat air tu ambil alih kawasan tu. Dia buat pusat tadahan air, dan akhirnya masalah air kat situ selesai. Dan aktiviti korban darah semakin lama semakin dilupakan lah.
Dan akhirnya jembalang kiranya tak dapat makan dan terpaksa mencari makanan sendirilah, sehinggalah highway itu dibuka. Dan dengan cara itulah dia mencari makan. Okay. So aku pun tak tahu sejauh mana kesahihan kisah ni, kan? Kita anggap je lah kisah ni sebagai hiburan, dan kita juga boleh ambil pengajaran lah, pengajaran daripada kisah ni, di mana apa pun terjadi dalam kehidupan kita ni guys, kita minta dengan Yang Maha Pencipta lah, kan? Tak perlulah kita nak minta dengan makhluk juga, kan? Lebih-lebih lagi makhluk alam sebelah ni, kan? Sebab dia punya kesan tu agak ekstrim guys, kan? Korban darah lah, apalah, orang yang tak bersalah jadi mangsa. So macam itulah kisah dia. Okay guys, itu sajalah cerita daripada malam ni. Aku harap korang enjoy dengan cerita aku tadi. Dan sekali lagi aku ingin ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Dr. Kamara Afif Nur Sadan dan Hakim Angka Negara kerana telah memberi aku kepercayaan dan beri keizinan kepada aku untuk menceritakan semula kisah tentang Lebuh Raya Senai Desaru ni kepada korang semua. So pada korang-korang yang ingin berkongsi kisah-kisah seram pada aku, boleh follow aku di mana-mana social media aku ada di bawah ni. Kongsikan je, pergi je terus kat DM tu, message je aku, InsyaAllah mana aku boleh, nanti aku akan baca cerita-cerita korang tu, InsyaAllah. Dan pada korang yang suka menulis kisah-kisah seram ni, boleh juga hantarkan kepada aku melalui email di mnurashraf222@gmail.com. InsyaAllah nanti cerita-cerita tu aku akan baca dan aku akan siarkan dalam channel ni. Alright? So, itu saja daripada aku. Aku ucapkan selamat maju jaya, stay safe, jaga kesihatan korang, dan selamat malam. Assalamualaikum.